Rasulullah SAW. Berjalan sebulan nak dengar satu hadis, padahal hadis yang sama dia pun dengar daripada Rasulullah, tapi dia dengar pada sahabat yang lain. Dia nak direct mendengar daripada orang yang mendengar daripada Rasulullah. Sanggup berjalan sebulan. Kita nak main tak ni berapa jauh, berapa hadis kita boleh, berapa hikmah kita nak boleh kan. Benda Masya Allah, tabarakallah. Pasal dia nampak sana, bukan kau nampak dunia, minyak habis banyak mana lah ini, hujan lah, apalah, macam-macam lah. Itu, jangan pandang yang tu lah, pandang pahala kita boleh hadir di majlis ilmu tu. Macam mana malaikat kan hadir memuliakan kita, itu, ini, segala-gala. Baru dia seronok. Jadi kalau rasa nak demam sikit, tak apa boleh pergi. Kan? Dia nak demam tu dia cari pasal saja. Ya kan? Puasa tak sedap pada hari ni tak ngaji lah. Cari pasal ya kan? Bukan pasal nak apa namanya, nak cari pahala. Jadi begitu kita. Artinya dalam dua hikmah ni, siapa hidup di dunia wawasannya tak sampai ke akhirat, orang tu terpenjara di dunia. Terpenjara dinilai kebendaan saja. Al-kainu, anggaplah seorang manusia yang ada di dunia ini, walam tuftah lahu, tidak dibuka baginya, mayadin itu jamaah pada medan, maidan, lapangan yang luas itu, al-ghuyub yang dia tak nampak, yang ghaib lah di akhirat. Dia hidup di dunia cuma dia nampak dunia ni, nampak uang ringgit dunia ni, nampak kedudukan dunia ni, takat tu je. Dia tak tembus kepada alam ghaib di sana, di akhirat sana. Orang yang begitu ada dua. Pertama, masjunun, as-sijin itu kan penjara. Masjunun, terpenjara, bimuhitatihi, dengan suasana di mana dia berada, dengan environment dia, alam yang ada di sekeliling dia. Terkesianlah dia, terpenjara. Dia faham yang tu kan? Jadi bila kita beriman, baru kita besar hati, besar anugerah. Itu yang orang lain dia hambat perempuan sampai nak mati sampai. Pasal dia kata kalau tak dapat, dia kata tak dapat dah lah. Kita tak apalah, tak dapat. Jangan ni Tuhan tunggu berapa ribu bidadari, berapa banyak. Ya tak? Tak dapat. Mereka ni tak percaya dengan yang tu. Kalau aku tak dapat perempuan ni, oh tak ada lah, dia kena cari sampai dia dapat lah. Kena buat macam-macam lah. Dia nampak yang ni saja, rugilah dia, terpenjara lah dia. Akaidah kecil tu dia. Dia boleh fikir katakan ni lah alam dunia dia, tak tembus ke akhirat. Itu yang macam Abu Bakar, dia punya duit berapa, dia habis semua, dia tak apa. Bukan dia habis, dia derma sampai habis, bukan dia habis. Nampak di dunia ni habis lah, dia tak ada apa lah. Bukan dia habis, dia cerdik lah, dia pandai, dia bawa pergi sana lah semua tu. Baru faham macam tu. Nabi kita sembelih kambing, pas sembelih, bagi-bagi Nabi kita dagingnya kepada jiran-jiran tetangga. Ya Rasulullah, semua dah bagi dah, tetangga semua, yang tinggal cuma paha dia ada. Nabi kita semua dah ada, kecuali paha dia tak ada. Yang bagi ke orang tu sabit pahala, yang pahanya akan jadi kotoran, masuk dalam lubang tanah. Itu yang kita. Semua dah ada, kecuali paha dia yang tak ada. Yang sahabat tukang sembelih itu kata, semua habis, tinggal paha saja. Nabi kita kali, pasal itu kata wawasan. Artinya semua aku dah dapat pahala, kecuali yang ini tak tahu lagi nak jadi pahala ke nak jadi kotoran. Pandang tembus lah, ya kan? Balik pada Taif, Nabi kita kan dilempar dengan batu, berdarah apa semua, ya kan? Luar biasa. Datang malaikat, Wahai Muhammad, nak buat jalan buat ni, nak kapit semua. Kalau kita cara dunia, dia lah tu, macam tu lah.
Aku mengharapkan kalau yang ini tak masuk Islam, anak cucu dia nanti. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kenapa? Pasal nampak. Yang cerita 2 bulan tak ada makanan di rumah, sebenarnya isteri sabar tengok. Pasal apa? Oh sana, Masya Allah. Kira dunia lah tu lah. Tu Nabi tu 2 bulan, masuk 3 bulan tak ada benda lain kecuali tamar dan air sejuk. Sabar. Kenapa? Pasal hak di sana tu hikmat. Kalau tidak ada kita tak boleh buang je tu. Apakah lagi Nabi kita sudah sampai kepada bukan ilmu yakin, bukan sekadar apa namanya ainul yakin, tapi hakul yakin. Nabi dah tengok ada syurga tu. Kita baru dengar cerita malam Isra Mi'raj, Nabi kita dah dibawa ke syurga. Nampak tak? Oh, nampak yang tu lah, gila-gila tu, tanya tu. Yang kita ni kan baru dengar cerita kata nanti akan dibagi syurga apa semua kan. Macam mengaji ni pun, siapa yang beramal macam ni akan masuk syurga, martabat dia tinggi di syurga. Dia pun mengaji tak apa nak sambut lah. Tapi siapa yang beramal macam ni, duit dia bertambah banyak, dia di bawah. Ini bahasa cakap isteri pula kawang. Itu telinga orang mengaji, telinga keduniaan. Kan masa duk cerita siapa yang beramal macam ni, pahala di syurga macam ni kan, dia terpapa nak bagi perhatian. Bila kata yang ni amal, siapa amal yang ni, rezeki murah ini gali bawah. Tapi bilang mustahab. Oh, balik cerita kat BT kata kena amal yang ni. Ini orang menggaji, kepala dia kepala kebenaran. Baik. Jadi keluarkan diri dari penjara. Jangan terpenjara. Kalau tak kira-kira dunia semua terpenjara lagi tu. Kira yang ni. Orang lain sanggup habis dunia nak beli akhirat. Itu dia. Itu orang yang tak terpenjara. Dia pandai. Jadi orang yang zuhud di dunia ni orang yang paling pandai. Orang lain menilai dia lah, dia ni tak arti lah. Lubang-lubang tu ada, dia dapat peluang-peluang tu ada. Peluang skim yang tu, skim yang ni pun ada, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Siapa tak ambil? Dia boleh ambil skim yang ni. Boleh jadi kaya lah pun, dia pun tak ambil. Kenapa? Dia ada benda lain yang dia ambil, bukan dia. Dia ambil yang lebih mahal pada yang tu. Osman bin Affan bila masa berlaku nak keboloran di Madinah, dia saja yang punya gandum yang banyak daripada negeri Syam. Ya kan? Pedagang-pedagang jumpa aja, wahai Osman, kami semua ni macam apa syarik perkongsian dagang Madinah ni, harga takat ni saja, jangan penaik lah. Pasal Osman cekik orang ambil peluang. Pasal gandum dia kontrol lah, macam kita kontrol gula, kontrol macam kan. Dia ikut harga dia, ikut suka dia. Osman kata, berapa kamu balik? Dia kata sekian. Sikit. Tak mau lah. Kata tak ada mana-mana. Tak ada di sini orang yang boleh beli harga lebih daripada itu. Tak laku lah. Osman kata tak laku, saya jual juga lah. Benda orang lain tak ada, saya ada. Saya akan jual 10 kali ganda pada harga yang berada lah. Mana dia nak beli? Masuk sebab aku sedekah semua. Dia sedekah. Itu dia untung. Kalau nampak dunia ni rugi lah. Peluang lah nak cekik ni, peluang lah nak untung. Ya. Dia kata ni peluang aku nak cari pahala di sisi Allah. Orang yang tak terpenjara ni semua tu nampak. Mati syahid. Mati habis cerita lah dia. Mana habis cerita? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup diberi rezeki oleh Allah. Macam mana? Dalam kubur dia diberi rezeki oleh Allah. Dia hidup, bukan dia mati. Cuma dia berpindah daripada alam dunia kepada alam kubur, dan dia hidup di sana. Farihin, mereka gembira di sana. Kita mati ni tak ada makan roti canai, tak ada latih tarik, tak ada. Kita baca lagu tu,
Kalau kita baca acara dunia, orang baca akhirat, mati ni maknanya mati syahid, peluang untuk hidup selama-lama, kebahagiaan. Ini masalah nak baca ni, terpenjara ataupun tidak kita. Begitu orang yang wawasan dia sampai ke akhirat, dia tidak terpenjara dalam hidupnya di dunia ini. Jadi pertama, masjunun bimuhitatihi, dia akan terpenjara dengan environment yang ada bersama dengan dia, dengan suasana yang dia ada. Wa mahsurun fi haikali zatihi, maknanya lebih kurang. Mahsur itu terkurung, terperangkap di dalam dunia yang sempit ini. Dalam jebak tu lah dia, tak boleh keluar orang itu. Dia terperangkap dalam dalam dirinya yang sempit, dalam alam yang sangat sempit. Dia tak luas bagi dia alam, rugilah bagi dia. Jadi bagi orang yang nampak pahala sampai ke akhirat, Masya Allah, itu orang yang bahagia. Jadi orang yang zuhud di dunia, itulah dia orang yang paling untung, orang yang paling bijak. Kan Nabi kita bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang paling cerdik, orang yang sentiasa menghitung diri dan membuat amalan untuk hidup selepas mati. Tu cerdik, mengikut sudut pandang Nabi SAW, sudut pandang Islam. Al-kayyis man dana nafsahu, orang yang sentiasa menghitung diri dan membuat persiapan amal untuk hidupnya setelah mati. Itu orang yang pintar, itu orang yang pandai. Orang yang tadi sempit dia punya pandangan, takat dunia saja. Mungkin dia kata orang yang bijak ni orang yang saham dia paling banyak dalam syarikat ini, orang yang paling banyak duit dia, orang yang paling banyak pengikut dia, orang yang segala-gala lah, dia nombor satu lah. Kalau kaya di Malaysia dia orang yang terbilang lah, oh itu bijak tu. Mungkin dia punya pandangan macam tu. Tapi Islam, Nabi kita punya pandangan, orang yang bijak tu orang yang sentiasa menghitung diri dan banyak beramal untuk menuju akhirat. Jadi bila kayu pengukur ni berbeza lah cara ini. Jadi berbeza. Baik, kita masuklah dalam golongan yang mencari keuntungan di akhirat. Di dunia ini kita perlu juga kepada kehidupan dunia yang sesederhana, yang lebih kurangnya untuk dijadikan sebagai sarana, alat untuk sampai kepada negeri akhirat. Jadi beliau nak membetulkan konsep hikmah yang berikutnya. Anta ma'al akwani ma lam tashhadil mukawwin, fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Engkau bersama dengan dunia ini. Ini tiga ni maknanya lebih kurang, cuma bahasanya berbeza-beza yang menyampaikan. Engkau bersama dengan segala apa yang ada di dunia ini. Maksudnya alam engkau sempit itulah. Engkau hanya bersama dengan dunia ini malam tashhadil mukawwin, selama hatimu tidak musyahadah kepada Allah yang menciptakan dunia ini. Artinya kalau engkau hanya memandang kepada dunia, tidak tembus pandangan engkau kepada Allah yang menciptakan dunia, tara dunia ni lah. Karena engkau tak tembus dalam pandangan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta al-kaun, yang mencipta dunia ini.
Fa'idha syahadtahu, bila engkau bersyahadat akan Allah yang menciptakan dunia, kanatil akwanu ma'aka, maka dunia semuanya bersama dengan engkau. Artinya orang yang sibuk dengan dunia ini sehingga tak nampak Allah, dia akan letihlah di dunia ini hidup, karena takkan jumpa kepuasan hidup. Allah akan sibukkan dia dengan kesibukan yang tak ada titik dia. Sibuk semua-semua, karena dia tak nampak Allah. Tapi kalau kita sudah dengan Allah, Allah kata dunia ini semua aku urus untuk kamu. Macam itu. Jadi orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia, tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia akan menjadi beban ke atas dia. Beban. Dah kaya, dah banyak, tak cukup-cukup. Itu dia hambat. Dunia ni macam tak tahu, hari mati macam tu. Tak sempat nak menikmati dunia ni pun tak sempat. Terpenjara sungguh lah. Karena itu Nabi kita bersabda, pahala sedekah yang paling besar ketika engkau kaya dan engkau bercita-cita nak lebih kaya. Karena manusia masa itu dipeluk pada dunia. Dia ni kaya, kaya melampau. Tapi dalam kepala dia ada projek baru yang dia kena tahan duit ni. Tak boleh belanja lagi, apalagi nak bagi ke orang, nak bagi wakaf lagi dah lah. Ni dia ada plan baru nak buat, ada benda ni berapa juta yang ni, mana yang dah ada ni pun nak kena. Tak boleh genggam betul-betul, jangan belah. Masa tu paling besar pahala bersedekah. Masa engkau kaya dan engkau plan nak lebih kaya lagi masa tu. Karena engkau dah kaya, tak ada plan kaya dah. Kata makan yang dua ada dia pun tak habis. Itu begitu. Itu begitu. Kalau engkau kaya, sekarang ada projek lain lagi. Projek ni 10 kali ganda kekayaan yang ada. Oh, ini kena RM1 pun dia sayang. Dia kan, oh dia masalah sungguh. Aduh, akhirat dia mati tendang betul. Dia pun tak sempat nak menikmati dunia ni, pun menipu dia. Jadi dunia ni pun ajak dia cukup-cukup. Tengah dalam urusan yang macam tu, dia tak nak buat akhirat, tak ada lah, mana ada. Dia bertuhankan dengan dunia. Itu Nabi kita bersabda, sedekah yang paling besar pahalanya engkau waktu itu badan sehat dan engkau duit banyak dan engkau rancang nak cari duit lebih banyak lagi. Satu sedekah yang ada Allah. Kalau engkau dah dekat-dekat nak nazak adalah yang tu tak apalah wasiat nak buat masjid, sila boleh ya. Dia pun tak boleh nak pegang dah dunia tu ya. Masa tu dia pahala korang, bahkan disekat. Takkan sepertiga je boleh ya kan. Mana boleh, ahli waris tunggu ya kan. Kata yang ni saya nak bagi hukum fiqah, kata dia boleh berwasiat cuma takkan berapa, sepertiga, lebih tu tak boleh. Dia maksudnya dia ada kecenderungan nak banyak bagi masa tu. Pasal dia pun tengok badan dia ni tak ada aku ni. Maksudnya dia tamak juga. Aku dah tak ada menikmati di dunia, aku nak bawa juga ke akhirat. Macam tu lah. Tapi tak peluang dah terlepas lah. Ya kan? Kasihan dia. Allah mati macam tu. Tu kata hari tu kata nak sungguh-sungguh ngaji, sungguh-sungguh nak beramal lepas pencen lah. Ini bukan syarikat baru. Hari tu kata nak tumpul lepas siap rumah. Ya. Buat rumah macam istana sudah lah. Ada cerita lain pula, tak ngaji juga. Akhirnya dia mati macam tu. Kesian lah ke dia.
Sempit sungguh lah dia punya pandangan dia. Terpenjara sungguh lah dia. Terpenjara. Jadi kita coba bebaskan diri dari penjara dunia ini. Berapa ramai orang terpenjara. Itu kata Syekh Saman. Qanun raha wal tama' junun la tukassir hammak ma qaddir yakun. Qanun raha. Orang yang bersifat qanaah itu rehat. Hatinya tak sibuk sangat. Tenang. Wal tama' junun. Orang yang tamak itu gila. Tak sudah-sudah, tak habis-habis, tak cukup-cukup. La tukassir hammak, jangan banyak bersedih. Ma qaddir yakun, apa yang ditakdirkan Allah jadi. Apa yang ditakdir Allah itu akan jadi. Ya. Jadi nak tahu siapa pandai, siapa tak pandai, siapa pintar, siapa tak pintar. Jadi anta ma'al akwan, engkau bersama dengan dunia ini. Artinya berpusing-pusing takkan niat, tak lepas daripada yang tu, sibuk dengan yang tu. Malam tashhadil mukawin, selama engkau tidak musyahadah akan Allah mukawin tu, yang menciptakan kaun, yang menciptakan dunia. Engkau akan disibukkan dengan dunia selama engkau tidak melihat Allah, memahami Allah menciptakan engkau, menciptakan dunia ini. Malam tashhadil mukawin, artinya engkau akan diperbudak oleh dunia. Walaupun dia kaya, dunia memperbudak dia. Dunia dia meletihkan dia. Dunia dia menjadi dia stres. Bukan dia tak ada, saya banyak sangat duit, dia stres. Apakah lagi duit tak ada, lagi-lagi duit banyak pun dia macam tak tahu nak cari bahagia ni dalam hidup macam mana. Dah Quran dia cakap lama dah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya berzikir hati nak jadi tenang. Dia cari ketenangan di tempat tak kenal, mana boleh dapat? Dahulu lama dia baca dalam surah khabar, kata di Jepun orang bunuh diri tiap jam. Mana sehari 24 orang bunuh diri dalam satu Jepun. Baca surah apa? Orang bunuh diri di Jepun sehari 24 orang. Dia bunuh diri pasal duit terlampau banyak. Bukan bunuh diri, yang orang lain bunuh diri pasal duit tak ada, stres lah. Dia stres pasal duit banyak sangat. Dia tak tahu nak buat macam mana. Buat macam ni pun tak kena, macam ni pun tak puas, macam ni pun tak puas. Akhirnya dia bunuh diri. Ni Jepun semua, Jepun belakang. Kendaraan luar semua Jepun belakang. Orang duit ke Jepun? Semua benar-benar baik Jepun lah. Kereta Jepun, Toyota, Yamaha, Suzuki, Daihatsu, semua Jepun. Kaya semua. Bukan tak di Malaysia, satu dunia. Amerika barang Jepun banyak. Apa kurangnya di sana? Kenapa orang bunuh diri? Tu kata orang yang terpenjara. Orang yang terpenjara dia susah hati. Terpenjara dia. Orang yang senang hati, yang merdeka, orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan janji-janji Allah. Wa qalilum mahum, sedikit orang yang macam itu. Karena benda yang mahal itu sedikit. Permata dia sedikit mahal. Kalau batu kerikil berlori, satu lori juga ada 200 ringgit, ada. Itu benda murah. Sebiji yang ni taklah mahal sangat tu, contoh lah, bukan yang 2 juta, ada lain RM2 ya. Maksudnya benda ni kan benda mahal, dia sikit. Kalau benda murah berlori, batu kerikil selori tu dalam mungkin 200-300 je dapat.
benda mahal sikit. Jadi sirrullah fi khalqi. Ya, bila kita dipilih oleh Allah untuk faham yang di mana merdeka, ya, tak terpenjara. Bukan senang. Kenapa jadi orang tidak terpenjara? Merdeka. Nah, bila engkau sudah memahami di dunia ini, engkau nampak Allah, maksudnya engkau akan pergi kepada Allah. Dunia adalah kata aku bagi cukup engkau, apa yang kau fikir aku bagi ada. Secara praktiknya, coba kalau Malaysia, kita kena jadi negara maju. Malaysia adalah negara pengekspor kapal terbang yang pertama di dunia, macam Boeing, macam Airbus. Kalau kita jadi negara maju macam itu, mungkin berapa puluh ribu, mungkin ratus ribu orang yang kena kejar dengan syarikat ini lah. Pasal nak supply satu dunia, orang semua perlu. Katakan tiap bulan, tiap minggu, mungkin tiap hari kena keluar sebiji kapal terbang. Nak memenuhi keperluan dunia. Allah, letih tak bernyawa lah, kita tolong buat kerja. Ya kan? Yang menikmati orang lain. Lah bagi dia RM50, dia kapal terbang lah, senang kan? Senang gitu. Kita dah fikir ada buat kilang. Maksudnya tak payah kita nak kena guna sekian banyak orang. Nak buat projek ni yang macam nak buat kapal terbang lah, puluh ribu orang. Di Paula sembahyang susah lah, ni lah, apalah. Ya kan? Latihan mereka buat, kita beli bagi dia, hutang apa? Yang mana? Yang kita bulan tak ada kapal terbang, bu bagi dia RM5 boleh kapal terbang. Booking apa namanya? Yang mana? Tak payah dia buat yang tu lah. Mereka tu khadam-khadam kita. Khadam-khadam kita yang memikirkan hal dunia. Kita fikir lebih pada yang tu. Kalau kita fikir yang tu juga, kita tahu. Macam terbayang di hati macam tu. Ya, mereka tu memang orang kafir, VIP lah. Jadi khadam kita semua. Tolong buat alat canggih. Kita naik saja. Duit pun apa jadi, diolok lagu tu. Mana bukan nak kena apa-apa. Mereka tu pembantu kita untuk dunia, tak apalah bagi mereka fikir lah yang kita fikir. Kita fikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita nak maju tu macam mana maksudnya? Kan Imam Al-Ghazali berkata, apapun pencapaian, apapun perolehan, apapun kemajuan, apapun peningkatan. Dulu wakil pengarah, sekarang jadi pengarah. Dulu gaji 2.000 lah, 3.000. Dulu macam ni, sekarang semua lebih baik lah. Apapun peningkatan, apapun perolehan, apapun apa sajalah yang menambah nilai dunia kita ni, kalau itu hasilnya tidak mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka itu palsu, kata Imam Ghazali. Lagi banyak duit, tapi duit banyak tu tak mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagi susah jawab saja nanti dia. Hari itu timbalan pengarah, sekarang jadi pengarah. Kalau pangkatnya ni tak membantu dia untuk lebih untung di akhirat, rugi. Apakah lagi dah duduk tempat ni, tadi duit penuh lah, boleh dapat duit macam lah, lagi teruk lah. Ya, artinya perolehan ataupun peningkatan ni tak membantu kita untuk lebih untung di akhirat, menyusah kita saja. Buat itu Nabi kita bersabda, ma akhsha alaikumul faqar. Dia cerita macam ni, Mus'ab bin Umar biasa cerita hadis